Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kuliah kita yang seterusnya, iaitu kuliah yang ke-6. Kita akan berbincang ataupun saya akan berkongsi dengan anda semua tentang metodologi dakwah. Untuk bab kali ini kita akan tengok kenapa pengajian metodologi sangat penting dalam dakwah, dan kenapa pendakwah perlu menguasai metodologi dakwah, apakah kesannya dan apakah juga kesan negatif sekiranya seseorang pendakwah itu tidak dapat memahami metodologi dakwah yang baik dan juga sesuai. Okey, kita tengok Okey. Di akhir bab ini seperti biasa, apa yang diharapkan adalah para pelajar boleh memahami asas metodologi dakwah dan boleh memahami perkataan metodologi itu terlebih dahulu. Yang kedua, kepentingan kenapa mesti memahami metodologi dakwah, dan kita akan tengok juga metodologi berdasarkan Al-Quran, menurut Al-Quran, apakah itu metodologi dakwah menurut Al-Quran. Dan kita akan tengok juga metodologi menurut manhaj Al-Bayanuni, apakah maksud metodologi dakwah menurut Al-Bayanuni. Dan kita akan tengok juga proses dakwah Islamiah seterusnya, kesan kegagalan menguasai metodologi dakwah dalam kalangan pendakwah. Okey, sedikit pengenalan. Setiap pendakwah perlulah menguasai metodologi, kerana tanpa penguasaan metodologi yang sesuai, ia tidak dapat memenuhi keperluan sebenar sasaran. Jadi sebab kita punya mad'u ataupun sasaran kita ni mempunyai latar belakang yang berbeza, mempunyai cara yang berbeza, pemahaman yang berbeza, cara hidup yang berbeza, peringkat tahap pendidikan yang berbeza, meliputi pelbagai latar belakang lah. Jadi kita tidak boleh menggunakan satu kaedah sahaja, kita memerlukan kaedah yang pelbagai dan sesuai. Sebab itulah kita mesti memahami apa itu metodologi dakwah. Yang kedua, penguasaan metodologi ini juga dapat membantu pendakwah dalam mempertingkatkan kemahiran pembujukan dakwah yang lebih baik. Maksudnya, apabila kita dapat memahami metodologi ini, kita dapat mempraktikannya dengan baik dan kita dapat menguasainya dengan baik, sudah tentulah ia dapat mempertingkatkan kemahiran pembujukan. Maksudnya, macam mana kita nak tarik mad'u itu supaya faham konten dakwah yang kita nak sampaikan dan memberi kesan kepada dia. Okey, tengok lagi. Kita pergi satu-satu, apakah yang dimaksudkan dengan metodologi. Kalau menurut Prof. Abdul Aziz, merupakan seorang pionir dakwah lah di Malaysia, Prof mengatakan metodologi ini boleh dilihat kepada perkataan asalnya lah, iaitu perkataan method, yang memberi maksud sesuatu sistem. Ia berasal daripada bahasa Inggeris yang ejaan asalnya ada METHOD, yang bererti sistem, aturan ataupun kaedah. Kalau kita nak faham, dia macam sebelum kita buat sesuatu perkara itu mesti ada sistem ataupun cara ataupun kaedah, supaya yang kita nak buat tu kata memberi kesan dan baik. Terdapat dalam bahasa Arab pula, tapi di dalam bidang dakwah kita ada beberapa perkataan yang kita katakan sama dengan boleh katakan sama maksud lah dengan metodologi dakwah, seperti contoh manhaj, uslub dan juga wasilah. Okey, so kita tengok. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan metodologi dakwah? Okey, metodologi dakwah itu boleh diertikan sebagai ilmu yang berbentuk kajian dan sistematik mengenai cara dakwah. So kalau kita tengok perkataan dasar asal metodologi itu sendiri memberi maksud sistematik, ataupun biasa. Kenapa dia kata kajian? Sebab biasa metodologi ni lebih dekat dengan research lah. Biasa kalau kita buat research, kita akan kerap berjumpa dengan kataan metodologi. Dan secara mudahnya, metodologi ini memberi maksud kaedah ataupun cara. Sebelum kita buat satu dakwah tu, apakah cara yang kita perlu ada. Sebagai contoh, tugasan buku bulan yang Ustazah bagikan kepada awak semua,
sebelum awak melakukan aktiviti surat dakwah, ustazah mengkehendaki semua pelajar untuk menyediakan dulu proposal dakwah. Maksudnya buat proposal dulu. Itu salah satu sebahagian daripada metodologi dakwah. Kenapa kena ada proposal? Supaya kita nak susun dulu idea, aktiviti, dan kita nak check yang mana sesuai dan yang mana tidak sesuai. Okey, barulah pelajar boleh melakukan surat dakwah. Okey, dikenali juga sebagai ilmu kajian tentang cara dakwah. Okey, ini diberi maksud ilmu kajian, maksudnya metodologi dakwah itu bermaksud sistem, maksudnya kaedah, susun atur macam mana kita buat dakwah, dan juga bermaksud research, orang yang buat research tentang dakwah. Contohnya buat research tentang orang asli, penerimaan dakwah di kalangan masyarakat asli, penerimaan dakwah di kalangan masyarakat orang Siam di Kelantan, orang yang melakukan kajian. Ia juga boleh diartikan secara sebagai sains cara dakwah ataupun kajian cara dakwah. Okey, so kita tengok lagi kenapa pengajian metodologi dakwah ini adalah penting, kerana kita boleh mendekati manusia dengan lebih baik lah. Maksudnya bila kita buat persediaan awal, maksudnya kita study dulu siapa madu'un kita. Maksudnya kita kenal latar belakang dia. Maksudnya bila kita berhadapan dengan dia, kita berinteraksi dengan dia, dia akan berasa lebih senang sebab kita sudah tahu latar belakang madu'un kita. Menggunakan pendekatan dakwah yang lebih berkesan. Okey, contohnya kalau golongan remaja, pendekatan yang mana lebih sesuai. Kalau golongan kanak-kanak, bagaimana? Golongan orang dewasa, bagaimana? Orang tua, bagaimana? Orang yang berpendidikan tinggi, bagaimana? Orang yang pendidikan biasa, macam mana? Orang di bandar, di luar bandar, di sekolah, kalau pelajar sekolah berdalaman, macam mana? Di bandar, macam mana? Maksudnya, bila kita dapat mengenal pasti latar belakang madu'un kita, sudah pasti kita boleh melalui kaedah metodologi tadi, selepas itu kita boleh menyampaikan dakwah dengan lebih berkesan. Yang ketiga, mempertingkatkan kemahiran dan pengetahuan berdakwah. Sudah pasti mengangkat kedudukan berdakwah dengan kualiti kemahiran dakwah yang ada. Maksudnya dia dah ada teori itu, dia dah ada ilmu terhadap, cuma bila dia dah dapat apply ke metod yang lebih baik, lebih banyak, maka kualiti dia sebagai seorang pendakwah tu upgrade lah. Maksudnya dengan pengalaman yang semakin bertambah. Yang kelima, meningkatkan tahap kepercayaan madu'un kepada pendakwah. Sudah pasti dah madu'un akan merasa hormat dengan pendakwah tersebut kerana dia rasa pendakwah ni boleh tackle hati dia. Pendakwah ni seorang yang berpengetahuan. Dia tahu apa keinginan, keperluan seorang madu'un. Okey, so kita tengok disebut ke di dalam Al-Quran metodologi dakwah? Sudah pasti disebut secara jelas dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka ya'lamu man dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Okey, kita nak tengok ada 3 di situ metodologi asas dalam kita melakukan kerja dakwah. Ini disebut secara jelas oleh Allah Subhanahu Taala dalam surah An-Nahl. Kita tengok. Yang pertama disebut sekiranya kita mengajak kepada dakwah, hendaklah secara hikmah. Hikmah ni maksudnya banyak. Bukan maksud hikmah saja. Maksudnya ajaklah kepada Islam, kepada Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah tu macam mana, ustazah? Mesti melakukan dengan penuh kualiti. Penuh kualiti maksudnya berkualiti lah. Maksudnya walaupun ketika dia melakukan kerja dakwah, sebarang kesulitan, kerumitan yang dihadapi dia boleh tempuh semasa dia melakukan kerja dakwah, dan dia boleh handle situasi tersebut dengan baik. Bukan kata dia handle situasi tersebut dengan emosi, dengan putus asa, tidak. Dia boleh handle dengan baik. Yang kedua, bagaimana hikmah? Dia boleh meletakkan sesuatu yang penting pada tempatnya, berlaku adil dalam buat sesuatu keputusan. Maksudnya bila dia melakukan kerja dakwah, dia berlaku adil. Sebagai contoh, dia bertemu dengan non-Muslim. Contohnya ada satu perbincangan tentang Yesus sebagai contoh. Dia percaya Yesus sebagai anak Tuhan, kita percaya Yesus adalah Nabi Allah. Jadi berlaku pertemuan itu, tetapi kita menghormati pandangan dia. Bukannya maksudnya kita
mencerca dan menggunakan perkataan-perkataan kesat. Tidak. Kita berhujah dengan secara adil dan kita menghormati. Tapi masa sama kita ada mujahadah, kesungguhan supaya Allah pujuk juga hati dia supaya percaya bahawasanya Allah itu satu dan Nabi Isa itu adalah pesuruh Allah ataupun Nabi, bukan anak kepada Allah. Okey, yang ketiga, apa yang dimaksudkan bekerja dengan hikmah? Dia kerja sungguh-sungguh, ada kualiti, ada standard kerja dia. Kalau dia buat aktiviti dakwah tu ada filing, ada proposal. Okey, ni proposal, ni bajet kita. Okey, ni dokumen kita. Ni maksudnya kita kena buat sungguh-sungguh. Ini sebagai tanda bukti yang memang peruntukan yang diberi kepada kita untuk buat projek dakwah ni kita buat betul-betul. Maksudnya berkualiti. Ada dokumentasi. Kalau kita buat video montaj mana, video tu mesti cantik. Ada passionate dalam melakukan kerja tu biar ada kualiti. Okey, yang keempat, tindakan bercakap akal syumalan dan berbudi luhur. Maksudnya dia mempunyai kecerdasan pemikiran, bijak dalam menyusun atur program-program dakwah yang sesuai mengikut kehendak semasa. Kalau kehendak semasa, kalau remaja hari ini dia lebih kepada apa? Dia lebih pada media sosial, digital, aplikasi dan sebagainya, konten-konten di media sosial. So bijak. Okey, kalau orang dewasa sekarang macam mana kita nak konten, nak apa tu, kita nak dekati mereka, apa konten yang mereka suka. Maksudnya otak dia secara sentiasa cerdas memikirkan idea-idea yang baru dan idea-idea yang terkini. Dan juga berbudi luhur, maksud mempunyai sifat kepribadian yang baik. Ini salah satu disebut sebagai dakwah lah dengan kaedah apa? Iaitu dengan kaedah berhikmah. Tuhan sebut dalam surah An-Nahl. Yang kedua, Allah sebut lagi, kalau nak bagi nasihatlah yang cara yang baik. Apa maksud nasihat yang baik? Kaedah kedua, kita nak berdakwah ni, metodologi kedua adalah dengan cara yang baik. Iaitu dengan cara memujuk, boleh jadi dengan cara memberitahu, boleh jadi dengan cara mendidik. Kadang-kadang sometimes kena menghibur. Ada juga orang-orang ni kalau kita nak menjentik hati dengan cara gurauan. Ada dengan cara gurauan. Dengan hanya gurauan dia boleh menjentik hati dia supaya berhijrah menjadi seorang yang lebih baik. Disebutkan juga macam mana dengan nasihat yang baik ni adalah dengan kata-kata yang baik, lemah lembut, berakhlak. Kata-kata dia tu walaupun keras tapi dalam bahasa yang lembut yang boleh menjentik hati seseorang pendengar. Okey. Yang ketiga, kaedah yang ketiga disebut dalam Quran adalah sekiranya kamu berlaku perbahasan di antara kamu adalah kamu uruskan dengan baik. Muzakarah dan mujadalah, perdebatan ni adalah benda yang baik, alur rahmah, dengan tujuan untuk mencari kebenaran, bukan untuk cari siapa yang menang. Perlu dilakukan dengan cara yang baik dan beradab, bertujuan mencari titik persamaan yang dianggap benar dalam pelbagai isu yang melibatkan kepercayaan dan amalan dalam kehidupan, untuk mencari kebenaran. Okey, seterusnya, itu adalah maksud metodologi menurut Al-Quran. Apakah metodologi menurut pandangan Al-Bayanuni? Apa Bayanuni sebut tentang metodologi dan manhaj dakwah ni? Menurut Al-Bayanuni, dia kata metodologi dakwah ni boleh kita bahagikan kepada dua. Yang satu secara maknawiyah, iaitu kaedah dakwah secara tidak nampak, maknawi, maksudnya secara abstrak yang tidak nampak, seperti berdakwah melalui pemikiran dan juga sifat. Kalau saya beri contoh, mereka yang berdakwah secara pemikiran ni, kita panggil sebagai contoh Buya Hamka, Abdul Malik bin Abdul Karim, atau kita sebut sebagai Hamka. Kenapa saya kata dia berdakwah melalui pemikiran? Banyak penulisan bukunya seperti Lembaga Hidup, Peribadi, Falsafah Hidup. Maksudnya buku-buku dia bila kita baca boleh merangsang jiwa kita supaya berubah menjadi yang lebih baik. Dia dakwah dia tu tak nampak melalui seketul, tapi idea yang dicurahkan di dalam penulisan. Sama juga buku-buku yang ditulis oleh arwah Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat, 99 nama Allah. Banyak buku-buku yang ditulis oleh arwah Tok Guru memberi rangsangan hati kepada pembaca. Dan kita tengok ketukuhan Tok Guru sendiri dapat merubah ramai. Kalau di Kelantan ni membuatkan orang bukan Islam menghormati Tok Guru. Itu kita panggil sebagai
dakwah secara maknawiyah, pemikiran dan juga sifat. Dakwah juga disebut secara madiyah dan zahidah, berlaku secara fizikal, nampak. Seperti apa? Fitriyah. Fitriyah sepatutnya kita bercakap. Macam saya lakukan sekarang ni. Bercakap, ada pergerakan, buat gotong royong, buat community service, jadi voluntary, masa banjir dan sebagainya. Boleh juga berlaku secara seni dan media seperti penyiaran, radio, televisyen, melalui karikatur, novel, skrip dan sebagainya, skrip telemovie yang berbentuk Islamik. Itu juga kita sebut sebagai dakwah secara madiyah, tetapi dalam aspek seni dan media. Macam tadi gotong royong dan sebagainya, itu kita sebut aspek madiyah. Okey, so kita tengok bagaimanakah dakwah itu berlaku, proses dakwah. Dia sama juga sebenarnya kalau kita tengok proses komunikasi, dia seakan sama. Ada yang memberi maklumat dan ada penerima maklumat. Begitu juga dengan dakwah, ada pendakwah, orang yang menyampaikan dakwah, ada maudhu' iaitu subjek yang nak disampaikan ataupun konten yang disampaikan, ada saluran yang digunakan, saluran apa yang digunakan wasilah tersebut, ada sasaran iaitu mad'u dan juga ada kesan. Kenapa dia hadapkan kesan di situ? Sama ada, sebenarnya kalau kita nak tahu apa yang disampaikan berkesan tidak, kita mesti melakukan proses soal jawab. Barulah kita beritahu apa yang kita sampaikan itu berkesan. Akan tetapi dalam proses dakwah juga disentuh tentang bagaimana kadang-kadang dakwah yang disampaikan itu tidak berkesan kepada sasaran kerana ada beberapa gangguan. Mungkin gangguan itu berlaku pada pendakwah itu sendiri. Pendakwah yang tidak bersedia, tidak mempunyai maklumat yang cukup, dari segi penampilan pendakwah yang tidak menarik. Mungkin ada pendakwah yang mempunyai satu identiti yang atau kepribadian yang tidak elok, image yang tidak bagus, yang membuatkan gangguan dan kepercayaan mad'u kepada pendakwah itu sendiri. Okey. Boleh jadi masalah berpunca daripada tajuk tersebut tidak sesuai dengan sasaran tu. Tajuk yang terlalu berat untuk golongan yang tidak sesuai, terlalu ringan, ataupun tajuk yang tidak ada kepentingan untuk dibincangkan. Itu pun jadi satu gangguan juga kepada mad'u untuk fokus dalam dan mendengar tentang aktiviti dakwah tersebut. Saluran yang digunakan mungkin tidak sesuai, sebab itulah bila sampai kepada penerima, ianya tidak ada lengkap. Okey. Kesan, apakah kesan apabila seseorang pendakwah itu gagal menguasai metodologi? Yang pertama, dakwah sudah pasti tidak sampai dengan cara yang berkesan. Yang kedua, melahirkan pendakwah yang tidak berkualiti. Pergi je ceramah. Tidak ada satu perasaan untuk memastikan ataupun tidak ada satu perasaan tanggungjawab. Adakah pelajar-pelajar aku ni memahami, betul-betul faham ke? Ataupun aku sekadar datang untuk melontarkan idea. Faham atau tidak, itu terpulang kepada masing-masing. Itu tidak. Itu seorang pendakwah yang tidak baik. Maksudnya tidak ada sifat tanggungjawab, pentingkan diri sendiri. Jadi kita nak lahirkan pendakwah yang nak tahu sila tidak berkualiti ni. Yang ketiga, kesan dia merosakkan image pendakwah dan juga dunia dakwah dan membuatkan mad'u membenci, menjauhi, kerana cara pendakwah menyampaikan dakwah itu mungkin kasar, mungkin tidak sesuai dan sebagainya, dan membuka peluang kepada musuh Islam dalam menyebarkan dakwah. Jadi musuh Islam bertepuk tangan kerana apa? Orang Islam bergaduh sesama sendiri, jadi mereka tidak perlu melakukan apa-apa. Maksud kita lagi membuka ruang kepada musuh Islam. Okey. Okey, itulah sekitar tentang metodologi dakwah. Okey, kalau nak tengok secara spesifik, saya boleh tunjuk nanti kalau nak saya boleh tunjuk beberapa paper ataupun kertas-kertas artikel yang ditulis mengenai dengan metodologi dakwah. Dan awak juga boleh rujuk beberapa penulisan yang lain yang membicarakan tentang metodologi dakwah. Okey. Setakat itu sahaja untuk hari ini. Jika ada sebarang soalan, kita discuss dalam kelas tutorial nanti. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.